Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-Mu yang kredit ini daripada segala musibah. Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami daripada balak yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus, walau di mana saja mereka berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Ya Allah, tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepada-Mu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dalam banyak forum yang kami bicarakan, seringkali kami membahagikan sentimen dan juga suluhan terhadap isu dalam sekurang-kurangnya dua perkara bila kita bercakap soal ekonomi. Hakikatnya bahawa hari ini kita bercakap dalam satu perkara dalam tempoh sekitar PKP ataupun kini sudah menjadi PKPB. Dan ini adalah realiti yang mana banyak pergerakan kita dibatasi. Bukan bermakna sejurus kita usai PKPB ini dan ekonomi mula dibuka, kita akan kembali kepada senario yang kedua, iaitu ekonomi yang sudah kembali seperti mana biasa. Justru perubahan di antara PKP, PKPB dan nanti apabila ekonomi dibuka, inilah isu yang harus kita fahami kerana kita bakal berdepan di dalam bahagian keduanya, iaitu realiti baru. Ada yang memanggilnya sebagai normal baru. Hari ini saya diperkenankan dengan satu istilah oleh seorang akademia, renewed normal, normal yang diperbaharui. Apapun, yang penting kita ingin memahamkan, kami ingin memahamkan kepada audiens bahawa kita berdepan dengan satu realiti cabaran ekonomi yang getir. Saban hari sepanjang tempoh PKP dan PKPB ini, kita menelan kos yang berbilion dan kini sudah mencecah hampir 70 bilion disebabkan oleh sekatan-sekatan ekonomi yang sedang berlangsung ini. Apabila dibuka, ia akan menimbulkan keresahan yang lain pula. Apakah kita akan mula menularkan kembali wabak ini? Inilah keseimbangan yang tidak mudah harus dijuggle, ya, harus diimbangi oleh pihak kerajaan buat masa ini. Dan membantu kita untuk memahami ini, kami bawakan tokoh ilmuwan. Kita bersama Dr. Madeline Burma kembali bersama Akademi Fellow dari Akademi Sains Malaysia. Terima kasih kerana kembali bersama kami. Doktor rasa macam lama tak bersama saya, kan? Kini sudah kembali. Doktor juga adalah merupakan Pesuruhjaya Suhakam Sarawak. Sarawak tapi bertugasnya di sini kerana PKPB ini. Jadi, okey, dan kita pastinya tidak lupa juga bahawa bicara politik ekonomi ini kita ada Arjunanya di hujung sana. Jangan senyum sangatlah, katanya tahun depan nak kahwin, PKPB ini terpaksa dilewatkan. Hafiz. Baik, tepat sekali Said kalau bercakap tentang PKPB dan juga PKP dalam aspek ekonomi. Kalau kita melihat, ramai yang menganggap, ya Doktor dan juga Said, PKPB ini sebagai satu vaksin baru untuk memulihkan balik keadaan ekonomi yang kita lihat ketika ini. Bukan sahaja Malaysia saja menerima badai dan tsunami, keadaan ekonomi ini malah satu dunia menerima impak yang sama. Apatah lagi kita Malaysia yang banyak juga bergantung kepada negara-negara luar. Dan pastinya kalau kita melihat kepada
sejarah virus lain seperti SARS misalnya berlaku pada tahun 2003. Banyak kajian yang mengatakan bahawa dua suku diambil untuk memulihkan balik ekonomi ketika itu. Namun pada ketika ini kita melihat wabak COVID-19 ini seolah-olah begitu besar, begitu dahsyat dan kita tidak pasti bagaimanakah kerajaan dalam usaha dan juga cabarannya mencaturkan semula kedudukan ekonomi dalam negara. Dan pastinya kita akan bersiaran di saluran berita ATM 123 dan juga di TV1 dan juga anda boleh manfaatkan sekiranya anda mempunyai persoalan dan juga pertanyaan khusus berkait dengan ekonomi apabila COVID melanda negara. Terus saja ke Facebook Berita RTM dan saya akan tanya terus kepada tetamu yang saya cukup kagumi ilmunya dalam bidang ekonomi. Ya, dan jangan lupa anda juga boleh menelpon kami nanti. Kita boleh buka talian ya, Doktor? Ya, pasti. Dan ya, rakan setugas kami Mukhris Mahathir. Ini bukan satu gurauan, memang namanya Mukhris Mahathir. Akan menangani panggilan anda 0322829821. Kita akan tangani panggilan anda selain daripada Facebook yang kita akan kami bukakan. Dan juga nanti bakal menemani kita secara dalam talian Profesor Emeritus Dr. Bajoya Bardai dari Uni Razak akan bersama seketika nanti selepas pusingan yang awal ini. Saya mulakan dengan Dr. Madeline dahulu. Bila bercakap soal cabaran ekonomi ini, ya, saya selalu menggambarkan bahawa mungkin keresahan buat masa ini masih boleh diredam. Kerana rata-ratanya ramai yang makan gaji. Mereka yang makan gaji mungkin tidak begitu terasa tekanan ekonomi yang ada. Sementelahan pula mereka menerima nikmat daripada moratorium yang 6 bulan ini. Jadi merasakan deep pocket itu kesannya masih ada. Saya menjangkakan bahawa cabaran sebenarnya akan bakal bermula menjelang bulan Julai, bulan Ogos. Itu telahan saya yang bukan pakar ekonomi ini. Komen doktor dalam bacaan ini. Saya ingin, terima kasih kerana menjemput saya untuk ni first time kita bersemuka lah. Selalunya sama ada atas talian dan sebagainya. Ya. Mana ini norma baru. Ya. Saya ingin memberi satu gambaran. Ya. Ramai orang menganggap bahawa kita ini dalam perahu yang sama. Sebenarnya dalam bahasa Inggerisnya, we are in the same storm but not in the same boat. Betul. Adanya yang terkesan, sangat-sangat terkesan. Ada yang agak terkesan. Dan ada yang sebenarnya mendapat faedah daripada kesan yang berlaku. Tapi jumlah tu mungkin tidak seramai. Tadi ada disebut tentang self-employed ataupun mereka yang makan gaji dan juga mereka yang menjadi majikan. Kesannya sangat berbeza. Bagi mereka yang memakan gaji, ini dapatan daripada kajian yang telah dilakukan oleh Department of Statistics yang baru dilaporkan, sekarang ada online dan sebagainya, mengatakan bahawa mereka yang bekerja sendiri memang sangat-sangat terkesan. Ada yang mengalami pengurangan pendapatan sekitar 10%. Ada lebih sikit, ada yang antara 90 dan ke atas. Bayang, pendapatan dia berkurangan. So sekitar ada 30% yang mengalami kejatuhan ini. Jadi tadi disebut yang mereka yang bekerja sendiri memang sangat terkesan. Tapi ada juga yang bekerja dengan mereka bekerja, ada yang bergaji, yang bekerja dengan menjadi pegawai kerajaan memang tidak terasa sangat, ya. Ramai tapi ada juga orang mengata dia orang makan gaji buta. Saya rasa itu bukan suatu yang patut diungkapkan. Mereka bekerja walaupun mereka di rumah. Okey, yang menjadi persoalan ialah mereka yang bekerja dengan perusahaan. Yang ini yang ada yang saya sebut lagi, adik saya bekerja dengan sebuah perusahaan kecil sederhana. Dia dari bulan 3 sampai sekarang tak pasti lagi adakah gaji akan itu cerita gaji. Belum lagi cerita sama dia akan balik dapat kerja ke lagi. Jadi saya sampai berbincang dengan dia, saya kata ini bukan ruang untuk kita terlalu sangat mendesak sebab perniagaan sendiri pun sekarang banyak yang terhenti. So itu yang ingin saya katakan. Jadi bila disebut semalam bukan semalam, hari ini Bank Negara Malaysia telah mengeluarkan laporannya, meletakkan di mana kedudukan ekonomi kita. Memang pandemik COVID-19 ini meninggalkan kesan yang begitu mendalam terhadap ekonomi kita. Dan ada di kalangan kami yang mengatakan mungkin sebab dia laporan itu ialah untuk suku tahun yang pertama, Januari hingga Mac, April macam tu. So jadi ada yang mengatakan mungkin suku tahun kedua it could be okay. Tadi disebut Julai dan sebagainya. Saya masih belum lagi terlalu confident walaupun suku tahun kedua, sebab saya menjangkakan seperti Tuan Syed juga tadi, saya menjangkakan kesannya akan terasa dalam selepas ini selepas 9 hari bulan Jun ni nanti, dan juga banyak moratorium tadi dah 6 bulan tamat ada moratorium dah tamat. So jadi sangat penting apa yang kita bincang pada hari ini, bahawa apa yang akan berlaku pasca
PKPB. PKPB. Saya guna bahasa Inggeris, MCOC. Senang sikit. Tak ada masalah kita. Okey. Jadi itulah pandangan saya bahawa persediaan yang rapi perlu dilakukan bukan saja dari latar belakang perniagaan itu sendiri, tetapi kita sebagai isi rumah, kita juga sebagai pekerja, sebab kita tak pasti lagi apa yang akan berlaku. Sekurang-kurangnya Bank Negara Malaysia BNM menjangkakan bahawa keadaan akan mulai pulih menjelang 2021. Jika demikian, berarti kita perlu berdepan dengan realiti ekonomi yang mencabar ini untuk tempoh sehingga mungkin pertengahan tahun depan. Pasti. So ramai yang menganggapkan, sebab kalau kita lihat daripada ramalan yang telah dibuat, kita mengambil contoh negara-negara yang telah melaluinya. Sebab masalah yang kita hadapi sekarang ni bukan seperti krisis 1997 ataupun krisis kewangan global 2008. Sebab apa yang berlaku sekarang dengan adanya globalisasi, isu pertama yang kita hadapi ialah apa yang kita katakan terputusnya bekalan. Dan ini yang menjadi satu kegusaran. Walaupun kita berjaya menyelesaikan masalah ekonomi kita lah dengan pakej rangsangan yang lebih 17% daripada keluaran dalam negara kasar kita, tidak pernah negara memperuntukkan wang yang begitu banyak untuk memulihkan ekonomi. Negara kita telah lakukan. Dengan peruntukan yang begitu banyak pun, kalau kita pun dapat memulihkan, bagaimana dengan rakan dagang kita? Contoh, China lah for example. Dengan perang dia dengan US, itu pun kita terkesan. Dan juga negara-negara di ASEAN. Jadi maknanya di sini, kita melihat keterbergantungan antara satu sama lain. Di rantau ASEAN, juga di negara-negara yang berdekatan dan juga di peringkat global. Jadi, kekuatan kita tidak lagi hanya terletak pada diri kita. Kita juga terpaksa melihat ekonomi ini perlu bertumbuh juga di negara-negara sekeliling. Itu penting. Itu realitinya kerana dalam konteks ekonomi ia berkait tentang pengurusan sumber. Betul. Dan kita tahu bahawa dalam konteks Malaysia misalnya, kita bukan hanya menghadapi cabaran dalam konteks ekonomi yang tersekat di COVID, tetapi juga harga petroleum yang merudum dengan begitu rendah sekali mengakibatkan pada saya double jeopardy kepada Malaysia kerana kiri kanan kita dihimpit. Ada sehingga yang mempersoalkan ataupun bertanyakan dari mana sumbernya untuk kita menangani cabaran yang sebesar ini, kerana sudah pun ada suntikan prihatin cuba untuk meredam tekanan yang ada, tetapi di waktu yang sama kita mempunyai sumber yang semakin menguncup. Dan ini apa kebijaksanaan yang ada? Apakah kita punya reserve yang cukup untuk kita menjangkakan cabaran ini sehingga pertengahan tahun hadapan? Saya tidak berani nak menjangkakan sampai setahun bila. Tetapi yang pasti kita masih ada lagi. Kita ada reserve kita yang masih boleh kita gunakan. Dan itu pun gunanya kita ada reserve. Macam duit tabung dalam tin Milo kita lah. Dalam keadaan kita terdesak. Yang itu pertama sekali kita masih ada. Kita ada kumpulan wang yang kita masih boleh gunakan. Tapi yang lebih penting sekali sekarang ialah bagaimana kita nak... That's why sangat penting. Kenapa tiap-tiap hari kita mendengar perlunya kita melandaikan kelok COVID tu. Disebut melandaikan kelok sebab pada ketika ini dia sudah meningkat dan kita sudah melandai. Bagi orang ahli ekonomi, dia bukan saja melandaikan kelok COVID, tetapi dia perlu melandaikan juga kelok yang kemelesetan ekonomi. Sebab dua-dua ini seperti two sides of the same coin. So jadi kita perlu melandaikan dari segi kesihatan ini, itu tanggungjawab kita sebagai rakyat ini. Sebab yang ekonomi ini kadang-kadang di luar kawalan kita. Kita sebagai rakyat, yang penting pastikan tidak ada jangkitan baru supaya kita selesai dengan masalah kesihatan ini. Ada juga orang yang mengata, adakah kita perlu mengorbankan nyawa atas dasar ekonomi? Sebenarnya dia dua ni, dia dalam bahasa ekonomi kami panggil symbiotic relationship. You tidak boleh memutuskan satu tanpa melihat yang satu. Contohlah, kita boleh menyelesaikan kesihatan, tapi kita lupa pasal ekonomi. Can you imagine berapa ramai yang terputus bekalan makanan, yang terputus pendapatan, yang tidak ada pekerjaan. Jadi dua-duanya ini, dan ini memerlukan kebijaksanaan bukan saja semasa kita sekarang ni COVID ni, tetapi lebih lagi dalam pemikiran para perancang, saya bayangkan MOF, EPU dan sebagainya. Bagaimana kita nak bukan saja memulihkan ekonomi, bagaimana nak memacu dia supaya cepat, pantas, supaya kita akan mencapai apa yang kami gelar sebagai V-shape ekonomi. Ekonomi yang menjunam, jatuh ke bawah, dan cepat naik. Yang kita tak nak dia berbentuk L. Turun,
dan strike aja. Itu yang kita tidak mahu. Jadi itu yang satu cabaran. Jadi ini tanggungjawab kita sebagai rakyat. Kita perlu macam apa yang kita lakukan hari ini lah untuk meningkatkan kesedaran kita. Dia bukan hanya isu kenapa tak boleh gawai, kenapa tidak boleh pergi beraya, tidak boleh sampai Yang Amat Berhormat Perdana Menteri terpaksa meminta maaf. Saya tak boleh bayangkan presiden di negara-negara maju sampai meminta maaf, kita tidak ada Christmas tahun ini, kita tidak ada Easter. Di Malaysia sampai dia kata kita cubalah kita jarak sosial dan sebagainya. Sebab sangat penting ini. Ya, baik. Apabila bercakap soal kebijaksanaan ini, saya melihat banyak polemik dan perdebatannya. Ada sisi pandang yang berbeza. Betul. Mereka yang berada dalam industri misalnya ingin menyekat daripada ekonomi terus jatuh. Betul. Dan mereka mengaitkan dengan contoh-contoh seperti Korea dan Taiwan sebagai contoh, kerana mereka tidak ada lockdown. Tetapi mereka masih boleh mengawal penularan ini secara berkesan dengan berbagai tindakan yang mereka lakukan yang tidak kita lakukan. Dan kita ini seolah-olah terlalu terdorong untuk melihat bahawa lockdown dan PKPB ini sebagai satu-satunya jalan keluar. Sedangkan menurut sesetengah pihak yang pro kepada pembukaan ekonomi ini mengatakan kita punya kaedah-kaedah dan terbukti beberapa negara melaksanakan itu dan mereka masih boleh mengekang daripada penularan. Ini yang saya akan tangani seketika nanti, dan Hafiz juga sudah mula menghimpunkan pandangan-pandangan balas. Tak sabar-sabar tangan dia keluar masuk poket tadi. Saya geram saja tak bagi pada dia dulu sebab banyak soalan dengan Dr. Madeline. Selepas ini terus bersama Hafiz. Hafiz, talian dahulu. Kita war-warkan sedikit. 0322829841. Anda boleh hubungi kami terus untuk bertanyakan terus kepada Dr. Madeline Bermak. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Selepas saya lahir, doktor telah berikan saya vaksin BCG dan hepatitis B. Semasa saya 2 bulan, ibu telah membawa saya ke klinik untuk mendapatkan vaksin 5 serangkai. Dos kedua ketika saya 3 bulan dan dos ketiga pada usia 5 bulan. Untuk vaksin MMR pula, saya akan ambil sebanyak 2 kali ketika 9 bulan dan setahun. Bila saya mencecah 18 bulan, ibu jangan lupa untuk dapatkan vaksin booster 5 serangkai saya ya. Seronok rasanya dapat membesar dengan sihat. Bulan Ramadan, bulan yang mulia, pengukuh iman menguji jiwa. TV1 menyambutnya dengan penuh tawaduk, membawa rancangan keagamaan yang memberi pengajaran, meruntun kesedaran dan menambah ilmu pengetahuan. Berbuat baik kepada ibu dan ayah. Suburkan iman, didiklah jiwa. Menerusi tadabbur setiap Isnin hingga Jumaat 6:05 petang. Ramadan, satu perjuangan bersama TV1. Atas nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara, saya ingin mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB yang berkuat kuasa hingga 12 Mei 2020 akan disambung lagi sehingga 9 Jun 2020, iaitu selama 4 minggu lagi.
0322829841 talian yang kami buka kepada anda untuk anda terus hubungi kami di sini untuk kita berbincang berkenaan dengan ekonomi pemulihannya terkait dengan COVID-19. Dan seperti dimaklumkan oleh Said, kita ada seorang lagi tetamu dalam talian iaitu Profesor Emeritus Dr. Berjaya Baidai yang merupakan pensyarah daripada Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak. Baik Prof. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Prof, perbincangan kita berkenaan dengan pemulihan ekonomi berkenaan dengan COVID-19 dan dalam blok pertama kita bercakap dengan doktor tadi sebentar tadi berkenaan dengan bagaimanakah Malaysia berdepan dengan keadaan COVID-19 ini dan juga ramai yang mengatakan bahawa dalam tempoh 2 tahun ini kita berjaya memulihkan ekonomi. Namun dalam kaca mata Prof sendiri sebagai pakar ekonomi juga, bagaimana penerimaan dan juga tanggapan perkara ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kita masih belum cuba untuk memulihkan ekonomi kerana ekonomi kita masih baru memasuki tahap kegawatan. Misalnya di suku tahun pertama kita lihat kadar pertumbuhan kita negatif 0.5%. Dan untuk dianggap mengalami satu kegawatan atau kemelesetan ekonomi, sekurang-kurangnya kegawatan itu mestilah berlaku untuk 2 suku tahun. Jadi dianggarkan di suku tahun kedua ni keadaannya akan lebih serius. Mungkin sehingga negatif 4% mungkin. Tapi kemudian harap-harapnya di suku tahun ketiga atau keempat lah, kita akan pulih sedikit. Dan kita harapkan di tahun 2021 kita akan pulih dengan cepat kerana diramalkan pada tahun 2021 kita boleh berkembang pada kadar 9% tahun. Baik, itu dia penerangan berkenaan dengan 9% dan Dr. Badeline bercakap berkenaan dengan V ekonomi tadi dan itu merupakan satu perkara yang kita harapkan Prof berkenaan dengan V ekonomi itu sendiri. Namun kalau kita melihat kalau di US sendiri menurut kajiannya mengatakan bahawa kejadian yang dijangkakan ekonomi recession di sana adalah lebih teruk daripada apa yang berlaku pada tahun 2008. Dan bagaimanakah kita negara kecil ini Malaysia untuk berdepan dengan situasi ini Prof? Sebenarnya kegawatan ekonomi kali ini adalah sangat serius dalam kurun yang ke-21 ni paling serius, lebih teruk daripada kegawatan tahun 1930 di Amerika. Jadi semua ekonomi seluruh dunia mengalami kegawatan dan Malaysia tidak akan tercicir daripada keadaan ini. Jadi kita anggarkan bahawa ekonomi Malaysia akan turun. Cuma bagaimana kita akan menguruskan pemulihan itu adalah satu cabaran yang paling penting, di mana kalau kita boleh kita tak hendak pemulihan itu dalam bentuk U ataupun dalam bentuk L. Kita nak pemulihan dalam bentuk W, maknanya dia cepat. Kegawatan akan berlaku 2 suku tahun atau 6 bulan dan terus akan meningkat. Tapi ini merupakan satu cabaran besar kerana pemulihan ini bukan dilakukan oleh kerajaan. Sebab ekonomi kita sebenarnya dikawal oleh sektor perniagaan, pengeluaran, pembuatan dan sebagainya. Jadi adalah peniaga-peniaga yang perlu membuat perubahan. Dan apa yang mereka perlu buat ialah mereka perlu reinvent themselves. Mereka perlu mewujudkan satu model perniagaan baru yang membolehkan dia berdaya maju. Hari ini walaupun perniagaan telah dibuka, tapi perniagaan itu hanya dibuka untuk hanya membolehkan kalau kita kata basikal tu dikayuh, bolehlah berjalan 2-3 km sebatu atau 2-3 km sejam maknanya. Tapi dia tidak akan memulihkan ekonomi. Dan untuk memulihkan ekonomi, setiap peniaga, setiap perniagaan syarikat dan setiap keluarga perlu melakukan perubahan, reinventions untuk menjadikan mereka berdaya maju. Contohnya, kalau restoran hari ini dibuka,
dia hanya boleh mengambil 1/3 daripada pelanggan yang biasa dan dia memang tidak boleh pulang modal. Tapi kalau dia nak berdaya maju, dia perlu memikirkan bagaimana nak mewujudkan sebuah restoran yang mempunyai pelanggan yang terhad tetapi masih berdaya maju dan masih menguntungkan. Dan seperti Prof. Dr. Madeline beritahu tadi, ada peniaga-peniaga yang telah melakukan perubahan ini dengan cepat dan sekarang ini merasai kenikmatan di dalam model ekonomi baru ataupun the new normal tadi. Ya, Prof, kalau kita melihat cabaran ini skalanya banyak reaksi yang dibawakan oleh kerajaan khususnya dalam konteks dasar yang immediate ini lebih kepada untuk buffer, lebih untuk meredam tekanan yang immediate. Tetapi tadi juga disebutkan bahawa dalam rantaian ekonomi kita ini kita bergantung kepada perkara-perkara yang sifatnya import. Sebagai contoh, makanan yang essential, digambarkan bahawa Vietnam sudah pun meletakkan moratorium terhadap ekspor beras mereka dan itu lambat laun akan memberikan kesan kepada rizab apa juga daya tahan yang kita ada. Saya tanyakan kepada Dr. Madeline tadi, persoalannya adalah daya tahan kita dengan rizab yang ada ini dan penguncupan ekonomi yang bukan hanya sifatnya lokal tapi juga global. Apa strateginya sementara kita ingin mengimbangi di antara penularan dan juga kita cuba untuk membantu, ya, kita terputus mungkin dengan Prof. Kita sudah kembali. Ya, Prof dapat soalan saya tadi. Saya dengar. Ya, okey, boleh dengar dengan baik. Saya sangkakan terputus. Saya dengar Tuan Syed. Jadi strateginya bagaimana kalau dengan tekanan yang ada? Sementelahan juga petroleum sebagai sumber paling besar negara kini merudum harganya di pasaran. Jadi apa strateginya dalam konteks Malaysia ini secara serantau, kerana kita juga melihat negara-negara serantau punya strategi yang tersendiri. Vietnam misalnya, mereka lebih luas, lebih nimble berbanding kita dalam konteks memperkenalkan dasar-dasar mereka. Komen Prof. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Di satu pihak kita perlu memikirkan tentang food security, misalnya kita tidak boleh terus menerus mengharapkan Vietnam, Thailand dan Cambodia untuk membekalkan beras kepada kita. Jadi kita perlu balik kepada kita punya rice bowl. Kita ada 2 rice bowl yang besar, Kedah dan Mada, dan dia boleh diusahakan secara teknologi tinggi untuk membolehkan dia menjadi berdaya maju dan menjadikan kita mencapai matlamat food security. Itu pertama. Kemudian minyak, sebenarnya minyak bukanlah satu sumber asli yang besar yang kita ada sebab reserve kita pun kecil dan kita hanya mengeluarkan kira-kira 650,000 barrel sehari berbanding dengan misalnya Saudi Arabia yang mengeluarkan lebih daripada 10 juta barrel satu hari. Jadi kita boleh mengharapkan minyak menjadi penyetabil, tapi Petronas mempunyai potensi yang besar kerana Petronas juga beroperasi di seluruh dunia dan dia merupakan syarikat petroleum besar dalam Fortune 500. Tapi kita perlu mungkin menyelaraskan semula Petronas untuk menjadi lebih berdaya maju seperti apa yang dilakukan oleh Aramco dengan menggabungkan semua operasinya, menjadikan margin keuntungannya lebih tinggi dan overheadnya menjadi kurang dan dia menjadi satu syarikat yang sangat berdaya maju di dunia hari ini. Jadi ekonomi kita perlu dirombak semula untuk menjadikan dia bersesuaian dengan model ekonomi baru, iaitu norma baru dalam ekonomi. Baik, saya menggantung tadi satu soalan kepada Dr. Madeline, ya, soal option. Dr. Madeline menyebutkan soal kebijaksanaan kerana kita melakukan PKP dan kini PKPB, MCOC. Namun ada pilihannya yang dilaksanakan oleh setidak-tidaknya kita lihat, saya difahamkan Kerala juga selain daripada Korea dan Taiwan. Ya, mereka tidak mengekang ekonomi dan mereka juga di waktu yang sama berjaya mengekang penularan COVID. Dan ini dijadikan hujah oleh setengah pihak mengatakan bahawa kita tidak perlu menutup ekonomi kita selama mana kita boleh mengekang penularan ini ala negara-negara ini. Komen Doktor. Ini menarik sebab saya banyak juga membaca dan juga argumen sebegini memang akan kerap timbul dalam keadaan krisis.
saya ingat lagi 1997-98 masa kita dilanda oleh krisis. Apabila Tun Dr. Mahathir ketika itu yang menjadi Perdana Menteri kita memperkenalkan dua dasar yang besar pada ketika itu yang tidak pernah pun dilakukan oleh orang lain. Orang kata, are we doing the right thing? Pegging ni. Kita peg duit kita, ringgit kita kepada US dollar dan juga kita mengenakan sekatan terpilih pada ketika itu. Sebab kami orang ekonomi dan juga seperti kelazimannya, kita ada hukum hakam dia. Okey, kalau ini berlaku, you buat begini. Okey, so dalam keadaan krisis, this is what you do. So sama juga dengan benda. Okey, balik kepada cerita soalan COVID tadi. Memang ada yang mengatakan, kita lihat saja dia kata Korea bukan main lagi. Dia berjaya tanpa pun memperkenalkan lockdown dan sebagainya. Sebab istilah lockdown ini diperkenalkan oleh WHO. Sebab WHO kita kan kalau kita dengar hari-hari kita mendapat pemberitahuan bahawa ini adalah langkah-langkah yang perlu kita akur. Now, dia dalam policy dasar awam ataupun public policy ini, dia kalau yang biasa berlaku ni kita boleh pilih. Tetapi dalam keadaan ini ia bukan keadaan yang biasa. So kita mengambil risiko. Dan risiko yang kita ambil pada ketika itu ialah saya yakin ialah persetujuannya. The first important thing that we need to do is how to flatten that curve. Itu je ya. Sebab kalau kita tidak berjaya melandaikan kelok itu, maka kita keupayaan kesihatan, keupayaan our medical services tidak mampu untuk menyelesaikan peningkatan COVID cases yang baru. Jadi bagi pandangan mereka, let us solve that one first. Nombor satu. Kedua, kesejahteraan rakyat. Yang itu sangat-sangat penting. Dan kita telah mengambil iktibar daripada apa yang kita telah belajar. Kita belajar 2 kali krisis. Krisis pertama 1997, bukan bermakna sebelum itu belum ada, tapi yang besar 1997, 98 kita melihat keberanian kita pada ketika itu dan risiko yang kita ambil. Yang kedua 2008, 2009, tapi yang itu kita tidak terkesan sangat yang selalunya berlaku di Amerika Syarikat. Tetapi yang ini kita seperti juga orang lain. Dia tidak ada betul dan tidak ada salah. Malaysia memilih we didn't have a lockdown, we only have what we call partial lockdown, iaitu separa lah tapi still lockdown, ekonomi diberhentikan. Sebab dia ada 2 argument dia Yang pertama ialah COVID ini tidak ada vaksin dia. Berbeza dengan penyakit-penyakit yang kita pandemik sebelum ini, dia tidak ada ubat dia. Jadi apakah langkah yang terbaik dalam masa mencari ubatan dan juga vaksin? Ialah kita kena memastikan penjarakan sosial ini, dan itu adalah cara yang ni. Yang satu lagi ialah what we call quarantine. You quarantine them or you do partial lockdown, and the other one is you testing yang banyak, in which Korea is doing. They invested a lot on testing. So jadi dia lalu je, you tengok cara dia orang testing tetapi negara-negara lain, kalau kita tengok yang paling ekstrim China, you keluar je memang dia lempang terus So tapi Malaysia belum sampai ke tahap itu. Kita melihat dua senario. Yang paling ekstrim seperti China, dia menggunakan total lockdown. Kita melihat bagaimana dalam masa sebulan dia membina hospital baru. They want to prove to the world we can do it. So kita juga mengikut arahan ataupun apa yang dicadangkan oleh WHO atau World Health Organization. Dan di senario yang satu lagi, Itali. Itali dia macam Iban. Saya sangat suka. Orang kata duduklah diam-diam dekat rumah. Itali ni budaya dia. Dia suka sosialisasi, dan saya tidak boleh bayangkan orang Itali boleh duduk dalam bilik, because they love to socialize. So bila keadaan ini berlaku, kita melihat kesannya sehingga ke satu tahap di mana dia terpaksa membiarkan orang yang 60 tahun ke atas dibiarkan mati saja. Jadi Malaysia terpaksa mencari satu titik pertengahan, biasalah tipikal budaya kita. Cari satu titik di mana kita cuba dulu. We do this one. So now kalau kita tengok, walaupun ramai para medik di Malaysia, persatuan yang mengatakan we should not open our economy. Tapi yang amat berhormat Perdana Menteri tahu, sampai dia sebut kalau kita teruskan penutupan ekonomi ini, maka we will be losing about 2.4 billion a day. And total cumulative could be about 90 billion. Betul. Ya ampun, saya kata umur hidup saya tak tahu macam mana nak mengira 90 billion itu. Jadi maknanya dia tidak ada betul, tidak ada salah. Kita menggunakan kerajaan menggunakan kebijaksanaannya, dan it is sebab saya berjumpa a few of the people yang involved dalam NEAC ni. Dia berkata dia macam seperti juga doktor di front line, hari-hari terpaksa memikirkan langkah yang terbaik. So the first thing, kesejahteraan rakyat. Nombor 2, ekonomi, perniagaan kecil sederhana. Yang ketiga ialah ekonomi.
So we have gone through the first phase dengan kita punya package rangsangan yang pertama 20 billion, and then after that followed by 250 billion. Total is 250, dan after that PKS. So the next phase, saya menjangkakan ada orang kata maybe we should not have any more package rangsangan. Ada yang berkata demikian. Tapi saya membayangkan sebab kita ada lagi yang ketiga, iaitu bagaimana nak memulihkan ekonomi makro dan memacu ekonomi seperti yang Prof tadi sebut, supaya by 2021 kita sudah laju. Yes. So kita tak ada sabar lagi. That's why kalau kita dengar sekarang masih lagi tahap kesabaran. So tahap seterusnya, it is total revamp of economy. You need to go into innovation. We need to do totally. Now the good thing about crisis ini, kalau kita tengok krisis 2008 2009 ini, yang lahir daripada krisis itu ialah munculnya gig ekonomi yang kita dengar, Airbnb, kita dengar Grab dan sebagainya. Jadi ramai yang membayangkan selepas ini akan muncul model-model ekonomi baru seperti yang Prof sebutkan tadi. Macam kalau kita tengok gig ekonomi, some people are already earning 300% keuntungan. Mungkin dia orang ni agak senyap sikit, tapi tak lama lagi mereka akan muncul. Sebab mereka adalah orang yang paling laju berubah. They got the first mover advantage. Itu kelebihan. Itu kelebihan dia. Okay. Yes. Baik, kita ingin bertanya kepada Profesor Dr. Berjoya dalam talian ketika ini. Prof, kalau kita melihat soalan ini, saya ingin bertanya kepada Dr. Madeline juga berkenaan dengan 9 daripada 10 anak muda di Malaysia ini tidak mempunyai simpanan yang cukup dalam tempoh 2 bulan ini, dan kita menjangkakan COVID ini lebih lama daripada apa yang dinyatakan oleh beberapa pihak. Namun saya juga sebagai anak muda, apakah strategi yang perlu kita lakukan sebagai anak muda ini berkenaan dengan simpanan yang tidak mencukupi ini, Prof? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya memanglah ini satu cabaran yang besar. Secara keseluruhan, lebih daripada 80% isi rumah di Malaysia mempunyai simpanan yang kurang dari RM1,500 setiap keluarga. Jadi berapa banyaklah 1,500, satu bulan pun dah habis. Jadi mana anak muda terutamanya sekarang ni tidak boleh melihat hari lepas. Kita melihat apa potensinya, apa yang boleh kita lakukan hari ini untuk mewujudkan satu peluang perniagaan. Dan sebenarnya peluang sangat banyak dan ia memerlukan satu daya usaha. Dan kalau apa yang berlaku di US misalnya, apabila berlaku kegawatan tahun 1998, dikumpulkan semua graduan-graduan ini, dibawa ke Silicon Valley, dan Silicon Valley masa itu hanyalah merupakan sebenarnya go downs ataupun warehouses yang dibuat petition dan dikumpulkan 3-4 orang satu kumpulan, duduk di situ dan memikirkan apa peluang perniagaan yang boleh diwujudkan, dan mereka duduk dan mewujudkan peluang perniagaan dengan ada konsultan mereka merupakan profesor-profesor dalam bidang IT dan sebagainya, dan mereka software, mewujudkan apps, mewujudkan satu model baru, dan daripada itu wujudlah apa yang kita lihat dulu, the .com bus, dan itu mewujudkan banyak peluang dan banyak berpuluh ribu anak muda yang tiba-tiba menjadi jutawan daripada keadaan yang getir tadi. Dan kita perlu memikirkan di sini bagaimana kita boleh, kalau tidak meniru itu sebulat-bulat, tapi kita boleh adopt cara itu. Kita bawa 600,000 kumpulan graduan yang menganggur ini untuk memulakan sesuatu yang baru, mengambil peluang tentang model ekonomi baru dengan mengambilkan constraint social distancing sebagai asas, bagaimana mewujudkan perniagaan yang berdaya maju, yang boleh dikembangkan, yang boleh bentangkan kepada para pelabur ataupun bank ataupun pembiaya.
Ya, Prof, bila bercakap soal model ini, saya ingin mengambil pendekatan yang makro. Kerana kalau makro, maka dia sekaligus akan cuba menangani termasuk kelompok mereka yang dianggap sebagai generasi muda. Dan dalam bual bicara sebelum ini, baik dalam krisis 90-an, krisis ekonomi di akhir 2000 menjelang 2008-2009, kita selalu mengatakan bahawa where there is crisis, there is opportunity. Dan saya mendengar ungkapan itu semula. Tetapi di dalam 2 episod krisis ekonomi sebelumnya, kita tidak pula menyusun ekonomi Malaysia secara lebih konstruktif. Kita masih mempunyai masalah dalam konteks middle income trap, menyebabkan kita perlu mengambil buruh asing dan kita bergantung kepada kadar buruh murah. Kemudian teknologi adoption kita juga sangat lembab dan telah pun gagal berkali-kali. Dan hari ini kita bercakap benda yang sama. Kita perlu model baru untuk mengangkat ke tarikh yang lebih tinggi. Tapi apa yang sedang berlaku sekarang ni? Apakah Prof melihat ada usaha melihat krisis ini sebagai satu opportunity untuk kita keluar daripada middle income trap misalnya? Okey, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Saya terima kasih kerana mengemukakan fakta ini. Sebenarnya saya ingin mendedahkan ini. Selama ini daripada sejak merdeka, kita sangat menekankan kepada pertumbuhan yang pesat, dan pertumbuhan yang pesat adalah diasaskan kepada penekanan atau tumpuan kepada kumpulan yang mempunyai modal dan daya usaha. Sehingga kan ekonomi telah berkembang dengan pesat, tetapi hanya berkembang dengan pesat dipacu oleh beberapa orang di dalam ekonomi. Misalnya kita lihat pasaran saham kita, 85% adalah di syarikat-syarikat yang tersenarai merupakan syarikat keluarga. Sehingga dikatakan hanya 100 keluarga di Malaysia yang memiliki lebih 200 bilion kekayaan. Dan ini berlaku berterusan tanpa kita sedari kerana kita sangat menekankan kadar pertumbuhan, dan tiba-tiba sekarang kita merasai bahawa ya, memang betul ada lebih 60% kumpulan isi rumah kita yang pendapatannya kurang daripada RM2,000 sebulan. Jadi ini mereka sebenarnya merupakan kumpulan miskin relatif yang perlu diberikan tumpuan. Tapi bagaimana nak memberikan mereka tumpuan? Kerana 80% daripada mereka masih bertumpu dalam sektor pekerjaan yang bergantung hidup kepada kumpulan peniaga. Sekarang ni kita perlu mengerah lebih daripada 30 atau 40% kumpulan isi rumah yang hari ini sama ada bekerja sendiri atau bekerja dengan majikan untuk keluar daripada sektor pekerjaan, masuk sektor perniagaan, keusahawanan, dan kita melihat banyak peluang-peluang pada masa ini wujud daripada keadaan yang berlaku, dan kita boleh mempunyai satu program yang sistematik untuk membawa mereka, mendidik mereka, mengasuh mereka terus masuk ke dalam keusahawanan secara langsung, mulai dengan perniagaan melalui talian internet misalnya. Baik, saya ingin menggantungkan soalan kepada Dr. Madeline sebelum kita berehat seketika berkenaan dengan apa yang dikatakan oleh Prof berkenaan dengan strategi kepada anak orang muda itu sendiri, dan Dr. Madeline menyentuh berkenaan dengan keadaan selepas 2008, wujudnya gig ekonomi, Airbnb, Grab dan sebagainya. Kalau dalam tempoh ini, adakah anak muda ini yang kebanyakannya ketika ini banyak diberhentikan kerja kerana income yang tidak boleh diberi oleh majikan mereka, adakah mereka perlu pertama bergantung kepada bantuan kerajaan semata-mata, atau mereka perlu mengeksplor ataupun menerokai sejenis ekonomi yang lain daripada yang dimaksudkan oleh gig itu, dan akan ditangani oleh Dr. Madeline? Sebaik saja kita kembali selepas ini. Suspense. Sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, SOP di tempat kerja perlu dipatuhi. Suhu badan pekerja perlu diperiksa setiap hari. Jaga kebersihan ruang kerja. Elak bersentuhan. Amalkan penjarakan sosial. Laksanakan konsep bekerja dari rumah. Patuhi perintah kuarantin dan cuti sakit.
perjalanan rentas negeri, saya diberitahu ada pasangan suami isteri yang tinggal berjauhan atas urusan kerja. Misalnya suami bekerja di Perlis, isteri di Johor. Oleh kerana larangan perjalanan rentas sepadan negeri, ada suami yang dah tak jumpa anak dan isteri selama lebih 2 bulan. Jadi saya nak mengumumkan, kita berikan kelonggaran pada pasangan suami atau isteri ini untuk melakukan perjalanan rentas sempadan negeri bagi tujuan berjumpa dengan keluarga. Bagi yang melibatkan perjalanan rentas negeri Sabah dan Sarawak, saya juga mohon supaya kerajaan negeri Sabah dan Sarawak memberikan kelonggaran yang sama. Permohonan boleh dibuat melalui aplikasi Gerak Malaysia ataupun hadir sendiri ke Balai Polis yang berdekatan. Dalam tempoh ini ada beberapa perayaan utama yang lazimnya akan melibatkan pergerakan orang ramai, iaitu Hari Raya Aidilfitri, Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Jadi saya nak mengingatkan saudara-saudari tentang larangan pergerakan antara negeri yang masih berkuat kuasa dalam tempoh ini. Ini bermakna minta maaflah banyak-banyak dan saya mohon ampun demi untuk menjaga keselamatan dan kesihatan kita semua, perjalanan balik kampung merentas sempadan negeri untuk tujuan berhari raya tidak dibenarkan. Okay, secara langsung kita cuba mengintip dan mengintai apakah petunjuk-petunjuk yang boleh memungkinkan kita mengatakan bahawa okey, inilah merupakan pemulihan ekonomi. Tajuknya adalah berkaitan tentang fasa itu, dan Hafiz sebelum berjeda ketika tadi menggantung satu soalan kepada Dr. Madeline kerana doktor menyatakan bahawa di dalam episod krisis ekonomi sebelumnya ia memungkinkan wujudnya gig ekonomi, dan gig ekonomi ini Hafiz mengaitkannya dengan ruang kepada orang muda. Maka apakah ruang itu kini terbuka lagi dalam episod pada kali ini dalam konteks COVID? Dia minta Dr. Madeline kongsikan. Okey, satu perkara yang sebab saya ada sedikit perbincangan dengan Kementerian Belia dan Sukan dengan youth lah, kami banyak membicarakan apakah langkah-langkah yang perlu dilakukan sebab sebahagian besar daripada remaja kita sekarang ini, mereka ini akan keluar tak lama lagi untuk bekerja dan mencari nafkah dan sebagainya. Jadi apa yang jelas kelihatan adalah gig ekonomi ini sesuatu yang mereka minat. Sebab benda tu dia tidak ada sense of permanence, macam pergi kerja pukul 9 pagi, balik mereka tidak suka begitu. Mereka suka satu perjumpaan dan sebagainya. Jadi gig ekonomi ini bagi saya adalah sesuatu yang mana anak-anak muda memang akan berminat. Itu nombor satu. Yang kedua, satu dari perkara yang kami semasa di universiti dululah, masa buat kajian tentang keusahawanan dan sebagainya, salah satu faktor yang mungkin dianggap sebagai faktor penghambat mengapa orang kita ni tidak sangat terlibat dalam keusahawanan, kita ni tidak ada desakan sangat. Kita ni tidak ada, kata orang, we don't have the hunger. Sebab keusahawanan ni you kena, kata orang, you kena pressure sangat. Baru bila you merasa tekanan itu, maka dia kata tidak ada pilihan, maka itulah jalan dia. Jadi bagi saya COVID ini dan apa yang disebut oleh Hafiz tadi, mahu duit dah tak ada, gaji pun tak ada, kalau saya tak buat apa-apa, that is the only opportunity. Dan keusahawanan ini dia tidak ada batasan. You can ambil apalah benda dan you boleh cuba dan terus mencuba. Jadi bagi saya ini adalah satu peluang yang baik. Satu dari segi gig ekonomi, yang kedua ialah keusahawanan, tapi dia dalam model baru lah. Bila sebut model baru, memang anak muda janganlah harap dia pergi panjat gunung, turun gunung, tanam padi. Orang Iban tak akan pergi lagi walaupun dia anak Iban. Mungkin dia nak, mungkin dia pakai drone, saya pun tak tahu. Tapi ini adalah yang kita kata tadi dengan 4IR ataupun revolusi industri keempat. Maka ini perlu dilapik dan kita kena seimbangkan dia. Dan seperti yang Prof. Bajoya ada menyebutkan lagi, kita memerlu satu pemikiran baru, walaupun istilah apa dah menjadi klise, thinking out of the box now. Tetapi dia perlu ada apa yang saya katakan, kerajaan perlu bekerjasama, bukan because nowadays anak muda dia tidak suka top down. Dia tidak
tidak suka diarah untuk membuat sesuatu. Bagi saya yang penting peranan yang boleh dimainkan oleh kerajaan ialah untuk menyediakan persekitaran yang kondusif untuk mereka memasuki dan melibatkan diri dalam bidang-bidang yang mereka nak. Jangan sekali-kali kata, oh ini you all kena masuk kat sini, yang ini kursus ini. Macam kami di universiti, kursus itu biar mereka yang fikirkan. Dia boleh menggabungkan kursus yang supaya yang zaman saya tidak akan pernah terfikir. Pengajian Islam dengan lukisan mungkin ataupun dengan ekonomi. Sekarang kita melihat adanya that kind of merging dalam ilmu baru. Jadi bagi saya COVID ini memang membuka ruang yang baru yang perlu diambil dan dimanfaatkan. Bukan saja anak-anak muda tetapi orang macam saya jugalah, warga-warga yang macam dah, kita lah, yang warna dah emas-emas ni sebenarnya banyak peluang yang ada seperti yang disebutkan tadi. Habis. Ya, baik, kita nak meraihkan soalan dari Facebook ya, Doktor, daripada Islah Muhaimin mengatakan bahawa saya rasa doktor sudah pun menjawab, namun mungkin boleh pergi mendalam sikit berkenaan dengan perkara ini, iaitu soalannya kepada Dr. Madeline terus adalah adakah pasaran saham akan terus merudum sehingga hujung tahun 2020 dan kembali pulih menjelang 2021 ini, Prof? Okey, selalunya saham ini dipengaruhi oleh banyak perkara. Satu, of course, apa yang berlaku dalam ekonomi. Dan nombor dua, jangan lupa politik juga memainkan peranan. Dan kita melihat apa yang berlaku sekarang, kita hanya melihat faktor-faktor ekonomi. So, faktor ekonomi ini kita boleh jangka. Seperti apa yang berlaku di sekarang, kerajaan telah melakukan pemulihan dan kita pun memantau pada satu ketika jatuh merudum. Dan usaha sedang dilakukan bagaimana untuk meningkatkan. Yang satu lagi adalah indikator yang digunakan ialah pertukaran mata wang. So ini pun ramai yang agak jittery sekarang, mata wang dengan mata wang US dan sebagainya. Dan yang ketiga tadi saya sebut, jangan hanya melihat ekonomi semata-mata. Sebab politik negara juga akan mempengaruhi pelabur dan juga melakukan pasaran saham. Jadi okey, kesihatan mungkin sudah dilandaikan, ekonomi mungkin okey, tapi apa akan berlaku dengan ekonomi politik? Sebab rakyat Malaysia lebih hebat berpolitik daripada orang politician. Itulah tu, itu tajuk tambahan tu. Okey. Itu politik ekonomi kan. So jadi maknanya itu juga bergantung pada kita sebagai rakyat ini supaya jangan terlalu banyak berpolitik. Yang penting kita cuba memulihkan ekonomi kita. Pesan itu bukan kepada rakyat, Doktor. Pesan itu kepada ahli politik. Sama lah tu. Betul. Saya beralih kepada Prof Barjoya yang masih berada di talian bersama kami secara maya. Prof banyak menyebut soal pentingnya peranan peniaga dan juga saya kira Dr. Madeline juga ada menyebutkan itu. Dalam konteks penguncupan ekonomi semasa, kita mendapat laporan kemungkinan kehilangan pekerjaan sehingga 2.4 juta dan kita melihat beberapa sektor yang memang hampir-hampir saja punah. Hospitality, tourism misalnya, ia paling terkesan kerana kita melihat banyak pusat-pusat taman tema juga semua sudah untuk bangun semula ia merupakan satu cabaran dan ada teorinya mengatakan bahawa COVID ataupun pandemik sebesar ini ia akan meranapkan struktur SME ataupun PKS dan ia memberikan ruang yang cukup luas kepada pemain-pemain besar termasuklah GLC. Kita mengakui peranan konglomerat, peranan Sogo Sosha misalnya, Caibol, tetapi di waktu yang sama hakikatnya dalam konteks Malaysia 99% perniagaan dimiliki dalam konteks SME. Jadi kebijaksanaan bagaimana yang harus kita letakkan agar menjelang V-shape apabila mula menaik itu kita sudah boleh menyediakan ruang yang cukup selesa kepada PKS atau SME kita, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya itu pilihan dalam polisi ekonomi kita. Adakah kita ingin terus memacu ekonomi supaya berkembang pada kadar yang sangat pesat ataupun kita ingin mengimbangi pengagihan kekayaan dan pendapatan di negara kita. Jadi kalau kita masih kepada takut lama memacu ekonomi, kita akan lihat dalam masa 20 tahun ekonomi kita akan pasti menjadi sebuah negara maju, tapi kita akan lebih teruk daripada keadaan hari ini. Jadi kita perlu mengubah ini dan kita perlu memikirkan bagaimana mengimbangi pengagihan kekayaan. Itu patut menjadi satu strategi atau matlamat ekonomi baru dalam model ekonomi baru ini. Dan untuk ini kita perlu melihat bahawa setiap warga, setiap suri rumah, isi rumah diberikan perhatian yang penuh. Dan kita lihat bahawa
isi rumah kita sebenarnya memerlukan dua perkara besar. Kumpulan yang masih terus berminat dalam pekerjaan memerlukan latihan semula, ya, reskilling, retraining, repositioning kerana kita sedang dalam proses berhijrah ke Industrial Revolution 4.0 yang memerlukan kemahiran baru. Kalau tidak ada pun kegawatan ini berlaku, apabila kita berpindah ke IR 4.0, lebih 60% kumpulan pekerja akan hilang pekerjaan. Jadi ini adalah hikmah di mana sekarang ini kita boleh melakukannya atas nama pemulihan ekonomi. Keduanya, kita perlu membawa peniaga-peniaga kecil sederhana supaya menjadi pemain yang lebih penting dalam ekonomi dengan memberikan sumbangan yang lebih produktif. Dan sebenarnya kita mempunyai banyak sumber. Contohnya dalam bidang pertanian, kita pernah menjadi pengeluar kelapa sawit terbesar di dunia, pengeluar getah yang besar di dunia, dan kita juga merupakan pengeluar koko yang besar juga, pengeluar lada hitam dan banyak lagi. Tetapi di masa lepas kita melihat ini sebagai komoditi dan bukan sebagai keluaran pertanian. Contohnya, kelapa sawit merupakan pengeluaran yang besar di Malaysia dan melibatkan lebih daripada 1 juta petani. Tetapi kerana kita menganggapnya sebagai komoditi, kita hanya memetik buah kelapa sawit, jual kepada pegilang, dan pegilanglah akan mengambil kira dan akhirnya mungkin dia jual balik kepada kita dalam bentuk minyak kelapa sawit. Sedangkan di negara lain, di negara maju pun, kalau kita tengok di Belgium, ada restoran di Belgium yang menjual hidangan daripada kelapa sawit, daripada salad kelapa sawit, kari kelapa sawit, dan di Syria, di Yaman, kelapa sawit dibuat mozzarella cheese. Dan mozzarella cheese ni merupakan satu yang sangat berdaya maju kepada kita. Prof. Baik, Prof. Ada banyak, mungkin kami perlu mengundang Prof dan Doktor semula kerana ada bahagian apabila Prof menyebutkan soal dasar tadi, saya lihat itu dalam kerangka yang harus dimainkan oleh kepimpinan ataupun kerajaan. Dan kritik saya adalah semenjak DEB, DPN, Gini koefisien kita tidak pernah memberangsangkan. Jadi bagaimana kesempatan ini harus kita lihat untuk kita mengubah struktur itu agar kita mendesak mereka yang membuat dasar benar-benar berubah daripada sekadar kritikan yang dibawakan oleh akademia. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Hafiz. Kita di hujung acara. Jumpa lagi. Mudah-mudahan kita memecut, mengejar malam Lailatul Qadar 10 malam yang terakhir. InsyaAllah. InsyaAllah kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum. Jumpa lagi.